Hi guys, welcome back to Seluruh Gadget. Ini adalah Realme X7 Pro. Akhirnya Realme Malaysia bawa masuk X7 Pro ni dekat pasaran Malaysia. Kalau nak ikutkan, Realme X7 Pro ni dah lama juga ada dekat pasaran global. Cuma baru sekarang Realme Malaysia bawa masuk dekat pasaran Malaysia ni lah. Aku agak excited juga untuk gunakan X7 Pro ni sebab dia punya spesifikasi ni agak monster juga. Dan yang paling penting adalah dia punya chipset. Dia menggunakan chipset yang belum pernah lagi aku guna dan mungkin akan jadi yang pertama lah dekat Malaysia ni. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang ditawarkan dekat Realme X7 Pro ni. So, sebelum kita mulakan unboxing ni, aku nak cakap sikit. Mungkin korang pelik kenapa aku pakai baju macam ni. Ini adalah daripada Realme sendiri. Aku tak pasti sama ada di free gift semata-mata ataupun diorang nak keluarkan satu jaket macam ni. Tak pasti. Mungkin diorang nak keluarkan jaket juga. Mungkinlah. Baiklah, jom kita tengok. Sebelum tu kita buka dulu. Warna kuning tu masih ada. Okey. Alright. So inilah dia, Realme X7 Pro. Sepatutnya dia ada 5G sebab dia menggunakan chipset yang 5G. Okey, sini ada Realme X7 Pro. Bahagian sini pun sama. Alright, jom kita tengok dia punya selling point dulu. So yang pertama, dia menggunakan 120Hz Super AMOLED full screen. Lepas tu dia punya chipset ni MediaTek Dimensity 1000 Plus 5G processor. Inilah yang aku masukkan tadi tu, chipset yang pertama kali untuk aku guna. Dan aku tak tahu macam mana dia punya kehebatan tu. Mungkin padu, mungkin biasa-biasa, nanti kita try lah. Okey, lepas tu dia punya charger ni 65W Super Dart Charge. Bang. Untuk charger 65W ni memang tak boleh nak bincang lah, memang laju gila. Lepas tu dia menggunakan Sony 64MP quad camera. Okay, nice sebab dia menggunakan Sony. Aku rasa Sony lagi better lah daripada satu lagi tu. Sebab aku punya peribadi aku lebih suka menggunakan lensa daripada Sony je lah. Okay, so jom kita unboxing. Baiklah, bismillah. Okey, ketatnya. Alright, hey, welcome to Realme family. Panas baju ni. Okey, so dalam dia ada casing, baik macam biasa, ada manual, casing dan kamera dia macam ni. Kamera memang design kamera sekarang lah. Okey, lepas tu dah tak ada apa lagi. Oh, dia tak ada pin ejector. Okey, tak apa. Alright. Lepas tu dalam dia ni pun dah tak ada apa. Dan apa belakang tadi? Info warna pun tak bagi tahu dekat kotak ni. Okey, kita dapat dongle guys. Kita dapat adapter. Maknanya dia tak ada lubang earphone. Wow, Realme dah start buang lubang earphone guys. Okey, lepas tu dia ada kabel type C dan inilah yang tadi, Super Dart Charge 65W. Memang tak boleh bawa bincang lah. Okey, dia punya kaki ni macam ni sebab ini review unit. Dan jangan risau kalau korang beli untuk Malaysia set, nanti korang akan dapat 3 pin lah. Memang standard punya Malaysia punya. Okey, oh dia punya pin ejector kat sini. Okey, steady. Baiklah, sekarang untuk handphone dia pula. So jom kita tengok macam mana dia punya design Realme X7 Pro ni. Okey, kita buka dulu. Right, 3, 2, 1, let's go. Wow, besar yang tulisan tu. Dare to live. Okay. So warna dia ni, dia ada satu iridescent, satu lagi skyline white. Aku rasa ini iridescent lah, warna-warni. Sebab kau tengok dia punya colour ni pun memang warna-warni lah, nampak? Meriah gila handphone ni. Tulisan pun besar kat sini. Baiklah, untuk first hands on ni, memang phone ni satu phone yang nipis lah. Aku tak pasti berapa bateri dia, nanti kita tengok. Tapi memang dia punya handphone ni memang nipis gila. Memang sedap untuk pegang satu tangan, tak terasa besar. Dan dia punya, untuk tangan aku ni, aku boleh katakan phone ni agak compact jugalah. Okay,
Baiklah, kita tengok dulu bahagian luar dia. So dekat bahagian kanan ni dia ada power button. Lepas tu dia punya power button ni disaluti dengan warna gold. Memang cantik lah. Bahagian atas tu tak ada apa-apa. Bahagian kiri ada volume button sahaja. Biasanya ada SIM tray sekali, tapi kali ni tak ada. Bahagian bawah ada SIM tray, mikrofon, port charging dan juga speaker. Dan untuk dia punya SIM slot ni, dia hanya menyokong dual SIM card dan tiada penambahan memory card. So untuk dia punya dual SIM card ni, dia sama macam dekat Realme 7 5G tu, yang mana dia punya kedua-dua SIM card ni menyokong untuk SIM card 5G lah. Alright, so kita tengok dia punya bahagian design pula. So untuk dia punya design ni agak mengejutkan jugalah. Kalau dia terkena cahaya dekat back cover dia ni, dia akan pantulkan warna-warni macam ni lah. Nampak? Cantik, memang nice. Dia macam rainbow, memang lawa. Cuma aku tak faham kenapa dia punya tulisan ni besar sangat. Dia punya tulisan Dare Tulip ni besar dekat belakang ni. Tapi dia punya warna ni dia bukan warna yang kontra lah. Dia sama macam dengan warna back cover ni. Mula-mula tengok agak pelik. Yelah, jarang tengok design macam ni. Tapi bila lama-lama tengok tu, cantik jugalah. Sebab dia taklah serabut. Dia nampak kemas je dia punya tulisan tu. So untuk design macam ni ikut kepada peribadi lah. Ada yang suka dan ada yang tak suka. Baiklah, kalau tengok dia punya design kamera pula, dia sama je macam dekat Realme 7 series. Petak dan memanjang ke bawah. Dan dia punya kamera bump ni agak tebal jugalah. Tak apa, nanti kita bahas pasal kamera dia. Baiklah, kita beralih ke bahagian skrin dia pula. So skrin dekat Realme X7 Pro ni menggunakan skrin yang berjenis Super AMOLED. Lepas tu resolution dia 1080p Full HD+. Dan skrin ini mempunyai refresh rate sehingga 120Hz. Jadi untuk 120Hz refresh rate ni memang dah tak ada cakap apa lah. Memang dia akan laju gila, smooth gila untuk scrolling. Dan dia punya skrin ni mempunyai 800 nits maximum brightness untuk bawah matahari. Lepas tu dekat bahagian atas ni kita akan nampak punch hole display. Yes, punch hole display dekat handphone ni memang nampak kecil lah, nampak kemas je. So sekaligus dia buatkan skrin tu nampak lebih compact. Dan dia punya bezel ni bagi aku dah cukup nipis. Baiklah, untuk spesifikasi engine dia, dia menggunakan chipset daripada MediaTek Dimensity 1000 Plus. RAM dia 8GB, internal storage 128GB. So dekat Realme X7 Pro ni, kita tak dapat Android 11 in the box. Jadi kita kena tunggu untuk dapatkan update Android 11 tu lah. Dan tadi aku ada test untuk searching, ada try untuk guna dia punya keyboard lah. Apa yang aku rasa, dia punya vibration tu memang sangat sedap lah. Memang terasa dia punya premium tu. Itu disebabkan Realme X7 Pro ni dah dibina dengan Super Vibrated Tactile Engine. Jadi kalau kita nak typing ke, memang akan terasa dia punya vibration feedback tu memang best gila lah. So dia enhancekan lagi lah kita punya kegunaan seharian tu. Baiklah, sekarang aku nak test PUBG dekat handphone ni. Nak tengoklah dia punya tetapan grafik tu macam mana. Tapi aku tak rasa dia dapat tetapan grafik yang tinggi sebab ini adalah chipset yang baru. Mungkin dia belum optimize lagi, ataupun mungkin developer belum optimize dengan chipset ni lah. Mungkin je. So, let's go. Baiklah, untuk PUBG, tetapan grafik paling tinggi kita akan dapat Ultra HD dan juga frame rate high. Lepas tu untuk smooth extreme. Okey, untuk dia punya gyro memang accurate. Memang tak terasa dia punya delay tu. Memang responsif habis lah. Nak tengok. Okey, main try tembak sikit. So gyro dekat PUBG memang tak ada masalah. Lepas tu dia punya grafik memang tip-top gila lah, sampai Ultra HD. Korang boleh tengok dia punya detail ni memang cun lah. Satu lagi dia menggunakan screen Super AMOLED. So memang terbaik lah dia punya grafik dekat PUBG ni. Baiklah, untuk kamera dia pula, dia ada 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. Kamera utama dia 64MP, Sony IMX686, memang padu. Lepas tu dia punya kamera ultra wide 8MP, 2MP untuk kamera portrait dan 2MP untuk kamera makro. Kamera selfie dia 32MP.
Baiklah, untuk hasil rakaman kamera belakang Realme X7 Pro ni, dia ada fungsi Ultra Steady. So kalau tengok dekat skrin ni memang stabil gila lah dia punya video tu. Korang boleh tengok macam mana dia punya kestabilan tu. Kita je try jalan laju sikit. Okey. Yup, macam tu lah dia. Dan juga dia ada fungsi AI Color Portrait tu, yang mana dia ada 3 warna, color merah, biru dan hijau. Sekarang ni aku tengah buka warna merah. So dia akan capture warna merah je, yang lain tu dia akan jadi warna hitam lah macam ni. Nampak? Kena warna hijau pula. So untuk warna hijau ni, warna kuning pun dia akan jadi warna hijau juga. I mean, dia, walaupun kereta ni warna kuning, tapi dia still boleh capture lah. So macam inilah hasil untuk AI Color Portrait yang warna hijau. Okey, yang ni untuk warna biru. So warna dinding-dinding atau warna biru tu dia akan jadi warna biru lah dalam video ni. Yang lain tu dia akan warna gelap macam biasa. Nice lah features ni. Dan fungsi AI Portrait ni dia boleh untuk kamera selfie juga. So macam ni aku dah on dia punya features tu. Kau boleh tengok dia punya hasil macam mana. Potongan dia kemas juga siut. Gila lah. Memang cantik lah. Dan dia punya kestabilan pun dalam keadaan yang bagus lah. Nice one. Rasa macam kat dunia lain pula. Dan juga dia ada fungsi rakaman bokeh. Yang ni aku dah on bokeh dia 100%. So macam ni dia punya hasil. Kalau tengok dia punya potongan ni kurang kemas tapi okey lah. Memang belakang memang kabur gila. Memang jadi bokeh lah. So macam ni hasil rakaman untuk fungsi bokeh dekat Realme X7 Pro. Baiklah, sekarang aku nak test dia punya speaker pula. Nak test dia punya audio macam mana. So Realme X7 Pro ni dia mempunyai stereo speaker dan juga Dolby Atmos. Okey, tanpa melengah masa lagi, jom kita test dia punya speaker lah. Lagu yang sama, roll it. Sedap deh. So aku try tutup satu speaker. Tak. Jadi dia punya speaker ni, dia punya kelantangan tu memang dah cukup lantang. Lepas tu dia punya bass semua memang terdengar lah. Lepas tu kalau kita nak main game pun, disebabkan dia ada stereo speaker, dia ada 2 speaker. So kalau tertutup satu pun, kita still boleh dengar satu lagi tu. Bagi aku salah satu kelebihan stereo speaker adalah macam tadilah, kalau tertutup daripada main game, kita boleh dengar speaker satu lagi lah. Selain daripada bunyi yang sedap, itu adalah satu kelebihan dia jugalah. Untuk bateri dia pula, ianya mempunyai bateri sebesar 4500 mAh dan juga pengecas pantas 65 watt super dad. Pada mulanya aku ingatkan bateri dia ni dalam 4000 je, sebab yelah kalau tengokkan dia punya handphone ni agak nipis juga. Rupanya dia punya bateri sebesar 4500 mAh. Bagi aku 4500 mAh tu dah cukup besar lah. Dan dia punya charger 65 watt ni memang tak boleh buat bincang, memang laju gila. Dan bagi pengguna NFC untuk kegunaan seharian, korang jangan risau sebab Realme X7 Pro ni mempunyai NFC. Baiklah, untuk harga jualan dia pula, sejujurnya aku belum tahu lagi berapa harga jualan dia. Kita kena tunggu 26 Januari nanti pukul 12 tengah hari dekat Facebook Realme, iaitu tarikh pelancaran Realme X7 Pro ni lah. So guys, nampaknya itu saja video unboxing untuk Realme X7 Pro. Macam biasa, video lebih detail kita akan berjumpa dekat video seterusnya lah. So guys, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.